A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 563 bawah sekali, Jawi. Kita masih lagi di dalam bab yang ke-10 pada menyatakan kecelaan wurur, yakni terpedaya. Wurur terpedaya. Maksud terpedaya ialah seseorang yang menyangka diri dia sudah cukup baik, tetapi sebenarnya tidak begitu. Seorang ulama, orang alim dalam ilmu tauhid dan alim dalam ilmu fiqh, sedangkan mereka tidak mempelajari ilmu tasawuf dan tidak beramal dengan zikir, maka ulama ini dipanggil terpedaya. Dia sangka dengan ilmu tauhid yang mendalam, dengan ilmu fiqh yang mendalam, sudah cukup untuk Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebenarnya tidak. Itulah dia sebut terpedaya. Maknanya kita tidak boleh tidak, mesti belajar ilmu tasawuf. Dan bila dah belajar tasawuf, mesti berzikir. Jadi tasawuf dengan zikir ini dua perkataan yang tidak boleh berpisah. Tasawuf itu ilmunya, zikir itu amalan dia. Tasawuf itu ialah satu ilmu yang kita dapat tahu penyakit-penyakit hati. Sombong, riak, ujub dan lain-lain, itu penyakit hati. Kita hanya dapat tahu penyakit hati ini bila kita belajar ilmu tasawuf. Bila kita dah ada ilmu tasawuf tadi, dah tahu kita ni ada penyakit hati, maka kita cari ubat. Ubat dia ialah zikir. Jadi tasawuf ilmu mengenal penyakit, dan tahu zikir adalah ubat penyakit yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Itulah dia tasawuf dan itulah dia zikir. Dan zikir tadi naklah berzikir macam Nabi berzikir. Itu dipanggil tarikat. Tarikat ni cakap Arab, cakap Melayu dia jalan. Dan bila digunakan pakai dalam ilmu tasawuf, dia membawa makna cara Nabi berzikir. Itulah dipanggil tariqah. Itu gambaran dia. Jadi tak ada pilihan lain. Kalau tak belajar ini, siapa saja akan dikira terpedaya. Kalau dah orang alim dikira terpedaya, maka kita tak masuk dalam kelompok itu, terpedaya jugalah. Kalau kita belajar pula daripada ulama yang tak ada tasawuf ni pun, samalah masuk terpedaya. Di sinilah kerugian kita. Yang menjelaskan tentang ini ialah ulama sufi yang besar, wali Allah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kita baca dia, itulah komen dia, tak boleh tidak. Kalau dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf yang kita belajar di Parijaya setiap pagi Khamis, itulah cerita dia balik. Jadi di mana-mana pun kita baca kitab tasawuf, tajuknya belajarlah ilmu tasawuf. Hukumnya wajib, bukan sunat. Bukan sunat muakkad, wajib. Artinya tak belajar tu dah kira berdosa dah tu. Macam tu lah. Jadi kita sedang belajar ilmu tasawuf. Sekarang ni tajuk 10 ni tajuk yang akhir dalam kitab
Syarhus Salikin juzuk yang ketiga. Agaknya tak lama lagi kita akan selesaikan kitab ini dan kita pindah pula kitab baru. Jadi tuan-tuan bolehlah cadangkan apa kitab yang kita nak pakai. Ini tak lama habis dah ni. Okey. Jadi dalam masa yang sama besok, kalau kita dah order kitab, barulah sampai kitab ni pun dah habis, kita tulis buku baju. Kalau tidak, ternanti-nanti. Ya. Tak, itu saya tak ada nak buat keputusan, anda lah. Tapi kalau tanya saya, apa kitab yang elok ni Ustaz? Jadi saya boleh bagi pandangan. Itu je. Pasal depan kita ni banyak kitab. Ini kitab 3 kan. Kalau kita kira manjek tang bawah, patutnya tang 1. Ini pula tiba-tiba tu sekadar hantu. Tapi tak apalah, kita nak belajar tasawuf kan. Jumpa dah ilmu tasawuf. Okeylah tu. Tapi kalau nak cantik lagi, tentulah majlis tang bawah. Apa kata itu? Kitab 1. Tu betul dia. Bila kitab 1 tu dia melibatkan ilmu tauhid. Sangat bagus. Sebab ilmu tauhid ni jarang sangat orang yang mengajar. Itulah satu kerugian besar. Okey, jadi kitab 1 tu dia ada ilmu tauhid, dia ada ilmu fiqh dan dia ada azkar, mana wirid-wirid, amalan-amalan. Banyak di situ. Jadi kalau bersetuju kitab 1 tu, kita order je lah. Nak order tu sini lah, di ujung balik belakang tu. Pustaka Darussalam. Dia harus start. Ada nombor telefon dia. Telefon saja Ustaz Hadi ni. Katakan nak cakap dengan Ustaz Hadi. Ini siapa ni? Murid Ustaz Abdul Rahman Salih daripada Seremban, katakan. Berapa nak? Sekian. Berapa diskaun Ustaz? Ni Ustaz Rahman beritahu ni. Mungkin kalau boleh berkelompok ramai ni, okey, ambillah 25%, kata dia. 20% diskaun. Kalau harga satu kitab tu RM60, bila 25% kurang, tentu harganya RM45. Bayar penuh RM60. Okey, kitab tu harga RM60, tapi kita beli RM45. RM25 masjid. 15. 15 masjid. Boleh tak agaknya? Boleh sangatlah kan. Macam tu lah. Boleh jual nama saya, tak ada masalah. Murah ya. Okey. Jadi besok terus telefon. Jangan tunggu besok. Lusa jangan. Yang elok tu dicopet kan. Macam tu lah. Telefon yang lagi ada tumbuh tu 01 ampere. Kau 0 ampere kan. Dah Pening. Okey. Kalau rajin pula nak pergi jalan ke sana, poi cari kedai ni. Okey. Jadi kalau macam ni ramai ni, kurang-kurang sekali order mungkin banyak, mungkin 50, 100. Cantik sangatlah. Okey. Kalau 100 kitab kita order, banyak ada kata kan? 6 kali 100 6,000. Kau 60 kalau 10 buah 600. Kalau 100 6,000 ya. Tak lulus matematik kat saya. Ya ni? Ya. Itulah. Okey. Bolehlah besok usahakan syukur Jangan ambil kau ambil qadah tu tak cakap lah kan. Minggu depan kita maulud ikut qadah. Cantik lah. Kau pergi naik kereta api laju tu senang. 10 minit dah sampai. Okey. Kita khususkan kitab juzuk yang pertama selesai. Pasal kita belajar tauhid, belajar fiqh. Macam itulah. Okey.
kitab selesai. Tengok balik dalam suratnya. Kata Syekh Husain rahimahullahu ta'ala, apa kata Husain? Fala yuhadziru anil istighal bi'ulumil qaum ila dha'iful iman wa naqisul aqli wa qalilud din wa katsirul jahli, bal yang bagi an yudarrisa kama yudarrisu an sairil ulum wa yatafaqahu fiha kama yatafaqahu fi sairil mazahib wa fiha minal musannafati ila akhir ayat. Maknanya tidak ada orang yang berani menolak belajar ilmu tasawuf, ilmu kaum ini, melainkan orang yang tak nak belajar ilmu tasawuf ni ialah orang yang dhaiful iman. Itu jawabnya. Orang yang tak nak belajar tasawuf ni orang yang dhaiful iman, iman yang lemah. Orang tak nak belajar tasawuf, iman itu iman yang lemah. Wa naqisul aqli, akal yang kurang. Berarti tak berakal. Tak berakal nama dia. Wa qaliluddin, agama yang kurang. Ilmu agama yang lain pun tak ada juga kat dia. Wa kasirul jali, kejahilan yang banyak. Jahil sangat, agama kurang, akal kurang, iman lemah. Orang tak nak belajar tasawuf ni. Itu kata Syekh Husain rahimahullah ta'ala. Kemudian bahkan yang bagi sayugianya ayyudar risa, bahawa mengajar ia ilmu tasawuf ini karena seperti mana yudarrisu ansairil ulum, mengajar ia daripada seluruh ilmu Islam ni dan mendalami dalam padanya seperti dia mendalami di dalam seluruh mazhab ilmu fiqh. Wa fiha minal musannafati, dan di dalamnya daripada beberapa kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama yang dulu, yang mempunyai nur dan barakah yang tinggi. Kita tengok terjemah Melayu dia panjang sangat, Arab dia. Maka tiada yang menegahkan daripada menyibukkan diri dengan segala ilmu tasawuf itu, melainkan orang yang dhaif imannya. Jadi orang yang tak nak belajar tasawuf ni orang yang dhaif imannya, lagi kurang akalnya, akal kurang, lagi sedikit agamanya, ilmu agama dia sedikit, lagi banyak jahilnya, jahil sangat. Tetapi sayuginya bahawa ia mengajar ilmu tasawuf ini, akan ilmu tasawuf itu kepada orang ramai, seperti mengajar ia akan segala ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf seperti tauhid dan fiqh dan lain-lain. Dan sayuginya ia bersungguh-sungguh memahamkan ilmu fiqh dan ilmu usuluddin, yang insya-Allah kita akan tempuh kitab satu besok, yang telah tersebut di dalam ilmu tasawuf, seperti memahamkan ilmu fiqh dan ilmu usuluddin yang dalam kitab mazhab yang 4 itu. Samalah. Jadi tauhid ke fiqh, tengok macam mana mazhab 4 itu. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, iaitu mazhab ahli sufi itu mempunyai beberapa kitab yang dikarang oleh ulama ahli sufi. Bagi orang yang berkendak mahir di dalam ilmu tasawuf, yang ada di dalamnya beberapa ilmu usuluddin dan ilmu furu', iaitu ilmu fiqh, dan di dalamnya
beberapa kitab matan dan beberapa syarahnya. Macam Imam Ghazali, kita baca kitab Imam Ghazali, dia bukan hanya tasawuf ada, tauhid pun ada, fiqh pun ada. Bahkan mendapat serta itu nur dan barakah hasil pembelajaran daripada kitab Imam Ghazali dan lainnya daripada yang tiada didapat dalam ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, serta jauh orang yang menyibukkan diri dengan ilmu tasawuf itu pada ghalibnya daripada gemar kepada dunia. Jadi ghalib orang belajar tasawuf ni betul-betul kepada dunia ni, kegemarannya dia dah kurang. Dan daripada bergantung hatinya kepada dunia menjadi kurang, dan kepada makhluk pun menjadi kurang. Dia banyak bergantung dengan Allah, dan jauh ia daripada mengendaki mata benda dunia, dan adalah ia berperhiasan dengan segala perangai yang terpuji dan segala perbuatan yang enggan daripada kesukaan dunia dan kekayaannya, dan serta ia tidak sibuk dengan memikirkan akhirat. Dia tak fikir akhirat, dia tak fikir, tak sibuk. Maka adalah mereka yang ahli sufi itu, iaitulah orang yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala, dan orang yang terlebih hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu ialah orang yang mempersakai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah orang yang lain daripada ulama ahli sufi itu tiada di dalam mereka itu mempersakai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Panjang tu kan, tapi kita jelas tak? Yang bawah sekali itu ulama-ulama yang tak belajar tasawuf. Artinya dia bukan warasatul anbiya. Hari ni kalau ulama dia ngaku lah, bila dia terpilih, bila dia rasa dia ulama, dia adalah pewaris Nabi. Dan Imam Ghazali kata orang tu tak masuk sebagai pewaris Nabi, pasal ilmu dia tak cukup. Kalau sekadar tauhid dengan fiqh je tak selesai masalah. Mesti wajib belajar. Saya ingat hari Jumaat yang lepas, siapa syekh yang datang ni tu? Syekh Hadi. Tajuk dia tengok apa, tasawuf dan zikir ya. Betul ke? Betul ke tajuk dia? Tasawuf dan zikir. Jadi kalau itu tajuk cantik sangatlah. Tasawuf ilmu, zikir amalan dia. Cantik sangat. Tak boleh dipisahkan tu. Itulah perkara pokok sekali dalam Islam ni. Jadi tak tahulah penekanan dia macam mana. Soalnya itulah perkara penting sekali. Jadi kenapa saya rasa dah banyak kali saya jelaskan. Penting ke ilmu tasawuf ni, sangat penting. Itulah dia. Hujah-hujah dia dah latih dah cakap. Kalau nak cantik, nak baca penting kita tasawuf ni, anda cubalah datang ke Masjid Paruwijaya. Ada kitab yang sengaja itu Haqaiq An-Tasawuf, hakikat ilmu tasawuf. Segala maklumat-maklumat ada di situ. Tulisan dia rumi, senang baca. Itu dia. Dan kalau nak kitab tu, jumpa sahabat saya Dr. Ghazali, boleh tempah banyak-banyak. Satu buku tu sekarang ni saya dah RM40 dah. Okay? 40 ya. Dulu 30. Sekarang ni dah 40. Harga kertas naik semua kan. Boleh. Tak belajar tak apa dulu. Janji tempah dulu. Jadi sekurang-kurangnya ada buku tu boleh baca sikit kat rumah. Dan besok-besok tu, bila sampai masa kita pula, kita apa Ustaz? Kita buka Haqaiq. Memang sangat baik. Itulah cerita dia. Situ teratur penulisan dia. Okey. Nak cari ilmu, macam tu cara dia. Okey, sekarang ni sambungan dia tadi. Dan lagi kata Syekh Husain rahimahullah taala, kata dia lagi tadi
Tak ada pilihan lain, kita mesti belajar ilmu tasawuf. Kalau orang tak ada ilmu tasawuf, tak ada berzikir, dia tak layak dipanggil pewaris Nabi. Nampak kan? Tak layak. Kemudian kata Syekh Husain lagi, wa qad sannafa asy-syuyukh radhiyallahu anhum fi ilmi sufiyah wa sulukihim wa adabihim wa muamalatihim wa ahwalihim wa fadailihim wa karamatihim musannifatin katsirah. Apa tu? Jalilatan Jalilatan syahirah. Okey. Kata Syekh Husain lagi, Syekh guru-guru dalam ilmu tasawuf telah mengarang banyak kitab tasawuf fi ilmu fiqh, dan mengarang tentang perjalanan ahli sufi dulu-dulu, dan adab-adab orang ahli sufi, dan muamalatihim, iaitu cara mereka berinteraksi, wa ahwalim, dan keadaan orang-orang ahli sufi ini, wa fadailihim, dan kelebihan-kelebihan orang-orang ni semua, wa karamatihim, dan keramat, kemuliaan-kemuliaan mereka itu, musannafatin katsirah, dengan penulisan yang banyak. Kitab tasawuf ni banyak sebenar di pasaran. Okey. Jalilatan syahirah, yang besar-besar dan masyhur. Kitab tasawuf ni memang banyak. Daripada tasawuf yang rendah sampai tasawuf paling tinggi, sampai orang pun tak boleh baca. Punya hebat kitab tasawuf ni. Contohnya kitab Syekh Ibnu Arabi. Kalau orang bukan ahli, haram baca kitab tu. Kata Ibnu Arabi, kata, orang yang bukan ahli, aku haramkan membaca kitab aku, kata dia. Nampak? Kenapa? Kalau kita baca, kita tidak ada basic, kita mungkin kalut pemikiran kita. Pasal penulisan itu kadang-kadang tak di luar pemikiran kita lah. Tu yang bahaya tu. Jadi jangan saja-saja nak cari-cari kitab yang kita tak boleh baca. Jadi kita ni macam dari tasawuf ni macam mana ya? Macam sekolah ya. Kalau kita taraf kita darjah 1, bacalah buku darjah 1. Jangan baca buku darjah 6. Orang darjah 6 jangan baca buku tingkatan 3. Orang tingkatan 3 jangan baca tingkat SPM, STP, dan gitu STP. Jangan baca untuk di tingkat universiti. Macam tu. Jadi kita ni ada apa? Ada bertahap-tahap. Itu cerita dia manjik tentang bawah, ngiro daripada 1, ngijo daripada alif. Tu bahasa orang ni 9. Okey. Kitab-kitab tasawuf ni banyak. Contohnya Qutil Qulubi. Qutil Qulub. Qut tu ialah biji-bijian yang jadi makanan asasi kita. Itu qut. Macam kalau tempat kita ni boreh, kalau di Arab gandum dan lain-lain lah. Jadi Qutul Qulub tu artinya makanan hati. Jadi hati pun nak makan juga. Kita ni ada dua diri, jasmani dan rohani. Jasmani pun nak makan, rohani pun nak makan. Maka ulama sufi tulis satu kitab Qutul Qulub. Nama oleh Syekh Abu Talib Al-Makki. Li Abi Talib Al-Makki rahimahullahu taala. Dan wa awarifil awarif. Ini baru saya baca pun pagi tadi di Pulau Meranti, nama tempat tu. Li Syahabuddin As-Sahrawardi rahimahullahu taala. Wa risalah, nama kitab lagi, li Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala. Wa Ihya Ulumuddin. Yang kita baca ni dia punya ringkasan. Li Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa ghairi zalik, dan lain-lain kitab. Min kutubis suluk, daripada kitab-kitab perjalanan yang tafi'u biha al-masalik, yang beri manfaat dia kepada orang yang membaca dan beramal.
Wa ilmu sufiyah al-mazkur, dan ilmu tasawuf yang tersebut, wallazi, itulah ilmu yang asyara ilaihi, yang telah diisyaratkan kepadanya oleh kutubul ulum, betul, kutubul ulum, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, iaitu pasak. Kutub tu pasak atau paksi. Kalau gasing dia panggil paci. Kau gasing kan dia buntut itu ada paku kan. Paku tu dia panggil, kalau bahasa kita ni paci. Okey. Kalau alam ni dia panggil paksi. Tentulah lebih kurang. Jadi paksi ilmu siapa dia? Abul Qasim Al-Junaid. Nama dia Syekh Junaid Baghdadi. Itulah yang paling hebat. Radhiyallahu anhu. Al-masyhud, yang disaksikan biqaulihi at-tasdiq bi ilmina hadza wilayatun sughra. Orang yang membenarkan ilmu kami ini adalah wali kecil. Tu dia. Ilmu tasawuf ni kita belum masuk lagi. Kita benarkan saja ilmu tasawuf ini dah panggil wali kecil. Wilayah sughra, wali kecil. Jadi tentulah ilmu ni tinggi. Dan sebab tinggi itulah orang yang belajar dalam bidang ini kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Punyalah hebat. Kita dah baca dulu dah. Katalah kitab Ihya. Kalau orang bukan Islam membaca kitab Ihya Ulumuddin, nescaya dia akan masuk Islam. Bayangkanlah, kenapa dia masuk Islam pula? Pasal Allah Ta'ala akan buka hatinya berkat kitab ilmu tasawuf ni. Jadi kita pula kita bukan kafir lagi. Kita memang dah Islam, lagilah cantik, penuh dengan keberkatan. Wallahu a'lam. Jadi hutang kita, jangan tinggalkan ilmu tasawuf, belajar betul-betul. Terjemah tu tak payah, kita dah baca tadi. Dan setengah daripada kelebihan tarikat ahli sufi itu, iaitu yang disebutkan oleh Kutubuz Zaman Syekh kita Sayyid Syekh Muhammad As-Saman rahimahullah ta'ala, dengan katanya, ini kelebihan tarikat. Yang tadi kita baca kelebihan ilmu. Tarikat ni pula cara berzikir itulah, zikir tu. Jadi kita kena berzikir. Soalannya, macam mana kita nak berzikir? Jadi nak berzikir ni dia samalah macam kita nak memandu kereta, kurang lebih. Apa kita kena buat? Cek. Ada kunci tak? Ada. Cucuk kunci itu tempat kunci. Pusing, ada warna merah tak? Ada, berarti bateri dia on. Lepas tu pusing, kena starter tu, api tadi, starter pun bergerak, dia pun enjin pun hidup. Ada minyak. Mesti dah enjin dah ada hidup, nak jalan. Yang pakai kelas, tekan kelas, masuk dia. Lepaskan kelas pelan-pelan, tekan minyak pelan-pelan, dia akan jalan. Kalau auto lagi senang. Berarti jalan dia terus laju macam itulah. Ada. Jadi zikir ni pun ada cara dia. Bukan tiba-tiba terus zikir terus la. Bukan dia baca afdalul zikri. Kita ni zikir orang mati tu afdalul zikri jelah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Itu barulah berzikir. Tapi tarikat tidak. Ada niat ada itu dan ada ini, baru dijadi. Itulah yang diajar oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan lain-lain sahabat, cara berzikir. Okey. Jadi apa kelebihan tarikat ini? Tarikat, jawabnya kata Syekh Syekh Muhammad As-Saman. Siapa dia pula Muhammad Saman ni? Jadi tarikat yang diamalkan, cara berzikir yang diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, nama cara berzikir itu ialah tarikat khulutiyah.
Kha lam waw ta ya ta marbutah, khulutiyah. Tarikat khulutiyah. Jadi satu jangka masa yang panjang daripada Sayyidina Ali sampai kepada manusia yang nama Saman ni, iaitu Muhammad bin Abdul Karim. Syekh Junaid Baghdadi ni silsilah di tengah-tengah. Jadi sampai ke Syekh Saman ni lebih kurang 300 tahun lebih kurang yang silam. Jadi Syekh Saman ni adalah kutubunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah beramal dengan zikir tarikat khulutiyah, dan dia telah menjadi manusia terakhir yang sampai dapat guru mursyid di dalam tarikat khulutiyah. Lepas dia ni, orang zaman tu kalau nak beramal dengan zikir tarikat, dia pun bercakaplah, kita nak zikir tarikat ikut zikir mana ni? Saya nak ikut tarikat atau cara berzikir Syekh Saman. Langsunglah tarikat apa? Tarikat Saman. Tarikat Saman. Jadi Saman tu apa? Saman tu ialah nama kampung, lebih kurang 1 kilometer di belakang Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu di belakang tu ada hotel, dah banyak sekali lah. Hotel Dallah Taibah, hotel itu dan sampai belakang tu. Dulu di situ kalau orang daripada luar, daripada Pakistan, India yang tak berduit tu, dia ada sewa rumah tu, tidur satu rumah sampai 20 orang. Sekarang tak ada dah. Situlah dulu ceritanya kampung Saman. Saya tanya orang Arab sana. Okey. Jadi Muhammad bin Abdul Karim ini lahir di situ lah. Jadi Muhammad bin Abdul Karim, di kampung dia As-Saman. Jadi orang pun kita nak berzikir ni ikut apa? Ikut ikut tarikat Saman lah. Jadi tarikat Saman, akhirnya tarikat itu akhirnya bernama tarikat Saman. Akhirnya tarikat Khulutiyah. Dia ni lagi mursyid terakhir yang tinggi kedudukannya di Nusantara. Hari ini tarikat dia Saman. Yang bawa tarikat ni ke sini Syekh Abdul Samad Palembang yang kita baca, yang menterjemahkan kitab ini. Dan Syekh Abdul Samad Palembang ni adalah murid kepada Syekh Saman. Dan Syekh Saman ni mati syahid dalam perang antara kerajaan Kedah dengan kerajaan Thailand. Dengan ceritanya kuburnya dah terjumpa di Yala ke mana cerita dia. Itulah. Itulah dia Syekh Saman. Jadi Syekh Saman ni kitab dia pun banyak tulis sebagainya lah. Apa kata Syekh Saman Muhammad bin Abdul Karim? Tariqatuna hadhihi kullu man dakhala fiha aghnahu Allah Ta'ala fid daraini. Tarikat kami ini, tiap-tiap orang yang masuk di dalam tarikat aku ini, tarikat Saman ini, aghnahu Allah Ta'ala fid darain, mengkayakan Allah Ta'ala orang ini di dalam dua negeri, iaitu dunia dan akhirat. Antara kelebihan tarikat Saman. Jadi masuk tarikat ni, itulah dia kelebihan. Apa arti aghnahu? Mengkayakan Allah Ta'ala akan orang yang masuk berzikir ikut tarikat Saman. Jadi mengkayakan di sini bukan kita jadi orang kaya. Kita kalau fikir masuk tarikat Saman ni jadi orang kaya. Bukan. Mengkaya itu kan berarti dia, bila hati kita kaya, kita tak, keinginan kita kepada benda-benda keseronokan tu dah tak ada. Bila kita kaya, kau nak ni tak? Tak nak, kau je lah. Tu kaya. Tapi kau nak tak ni? Boleh yo, kan? Itu miskin lagi tu. Walaupun dia kaya raya, dia kaya dunia, banyak duit, itu harta banyak. Nak tak? Boleh yo. Itu miskin. Tapi kalau dia miskin, nak tak ni? Tak salah, kau je lah. Tu kaya tu.
Jadi kaya sebenarnya bukan kaya harta, kaya hati. Ini yang mahal sekali. Jadi orang yang masuk tarikat ni, Tuan kayakan hati dia. Keinginan kepada dunia tu dah berkurangan. Macam kita goma lagi, itu nak, ini nak, itu belum kaya lagi tu. Macam Allah Ta'ala tu maha kaya kan. Allah Ta'ala tu maha kaya. Kenapa Tuhan dipanggil maha kaya? Ghaniyun. Kerana Allah Ta'ala tidak berkehendak apa-apa langsung terhadap apa yang di dunia lah. Sikit pun Allah Ta'ala tak nak. Itulah kata kaya tu. Jadi bila Tuhan kayakan hati kita, tak teringin, keinginan kita kepada dunia tu dah kurang sangat. Macam itulah. Kan, jadi kalau kita dah mempunyai pemikiran macam ni, memang cantik, hamba Allah yang cantik lah. Itulah yang kita nak cari. Terjemahan dia, tarikat kami ini, tiap-tiap orang yang masuk di dalamnya itu nescaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia pada dua negeri. Itu yang mahal. Yakni barang siapa menjalani akan tariqah ahli tarikat kami, ahli sufi ini, nescaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Inilah makna kata Syekh kita, Syekh Muhammad As-Saman itu. Dia tak jelaskan apa arti kaya. Kaya ni kaya hati, bukan kaya kebendaan. Dunia dan akhirat itu terletak di bawah sejadah aku ini. Sejadah tempat semayang. Wa kasyafa anha faman arada dunya a'tainahu wa man arada al-akhirah a'tainahu, kata dia. Dan terbuka ia daripadanya. Orang yang berkehendakkan dunia, kami akan beri dia. Orang yang nak akhirat, kami akan beri dia. Itulah kata Syekh Saman. Artinya, dunia dan akhirat itu di bawah tempat sembahyang aku ini, sejadah. Dan membukakan ia akan sejadahnya itu. Maka barang siapa masuk tarikat kami, maksud dia, padahal ia berkehendak bersungguh mengamalkan akan dia dengan ikhlas, maka jika ia berkehendak kekayaan dunia, nescaya kami beri akan dia dunia. Dan barang siapa masuk menjalani tarikat kami, padahal ia berkehendak akan kekayaan akhirat, nescaya kami beri akan dia. Hebat sangat. Jadi artinya masuklah tarikat Saman. Itu berarti dia. Dan kalau anda pergi umrah, pergi haji, kubur Syekh Muhammad bin Abdul Karim ni, dia orang yang pergilah. Kalau tak pergi susah nak dekat. Kubur Baqi' dekat Madinah tu, masuk je, ada rumah tepi tu belah kiri tu, jalan ke depan sikit, lalu depan rumah tu. Lepas tu ada di depan tu bertebing. Tinggi tebing tu dalam kaki setengah, 2 kaki lah lebih kurang. Jadi dia bengkok sikit itu, pilih kubur yang ke-7. Di tepi kanan tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah kubur Syekh Saman. Depan sekali duduk dia. Nampak? Dan adab orang yang nak pergi ke Madinah, dia hendaklah minta izin daripada Syekh Saman untuk melawat Rasulullah. Pasal yang menjaga pintu Madinah tu Syekh Saman ni. Yang itulah adab dia. Dia dah mati, tapi hebat dia macam itulah. Bagi salam, lepas tu minta izin, insya-Allah. Itulah Syekh Saman. Jadi nak tahu cerita tu kena bacalah Naqib. Naqib dia barulah jumpa. Dan inilah makna perkataan Sayyid Syekh Abdul Hasan Asy-Syazali rahimahullahu taala. Dan ini cakap Syekh Hasan Syazali pula. Apa dia kata? Wa man arada mulkad darain. Orang yang nak memiliki, orang yang nakkan kerajaan dunia dan akhirat, falyadkhul, maka hendaklah dia masuk fi tariqatina hadhi, di dalam tarikat kami ini.
Yauman atau yaumain, satu hari atau 2 hari. Jadi selain daripada tarikat Saman, ada tarikat ni, tarikat Syadzaliyah nama dia. Dia punya syekh tarikat dia Abdul Hasan Syadzali. Macam itulah. Bolehlah masuk mana-mana tarikat. Terjemah dia, barang siapa berkehendak akan kerajaan 2 negeri, yakni kerajaan dunia dan kerajaan akhirat, maka hendaklah ia masuk menjalani dalam tarikat kami ini. Okey, ahli sufi ini sehari atau 2 hari. Sehari je pula. 2 hari. Maknanya hendaklah kita beramal ikut mana-mana tarikat. Yang penting tarikat itu ada guru mursyid. Itu yang penting sekali. Kalau tak ada guru mursyid, susah sikitlah. Pasal kalau tak ada guru mursyid, siapa yang nak beritahu kat kita? Bila kita dah mencapai satu tahap, siapa yang nak beritahu? Kalau guru tu dah mursyid, dia dah sampai dulu, dia boleh beritahu. Itu maksud dia tu. Okey. Jadi benda ni memanglah kadang-kadang orang tak faham. Kenapa pula? Jadi contohnya lah, macam Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Samalah perjalanan kita ni kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam perjalanan tu macam-macam benda pelik kita jumpa. Dalam kita beramal berzikir ni, macam-macam benda yang sampai kepada kita. Kita tak faham lah, tak pernah jumpa pula. Macam Nabi dia pergi Isra' Mi'raj. Sampai dekat jalan tu dia wangi dalam perjalanan tu. Jadi bila wangi, tentulah Nabi tak tahulah apa benda wangi ni. Dah jauh ke depan tu pun dia tanya Jibril, wahai Jibril, tadi belakang tadi wangi tu apa tu? Jadi Jibril ni guru kepada Rasulullah. Dia pun cakap lah, situ dulu tompek tukang sikat anak Fir'aun. Nama dia tak tahulah, tapi cakap Arab dia Masyitah. Masyitah tu kata tukang sikat anak Fir'aun. Jadi Masyitah ni dia menyikatkan rambut anak Fir'aun, tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh, maka Allah kata dia, bila Allah tu, ada ke Tuhan lain daripada aku, wilayah aku, kata anak Fir'aun? Ada. Lepas tu langsunglah, kau mengaku ke tak? Kau tak mengaku, kau digobui. Nanti digobui suami dia, anak dia, dan dia sendiri, semua mati dalam air, dalam kuali yang menggelegak tadi lah. Jadi tempat tu wangi. Tentulah. Jadi kalau kita beramal dalam zikir tarikat ni, kita tak tahu, kita diperlihatkan itu macam-macam. Apa ni? Apa ni? Guru mursyid tu akan beritahu. Itu maksud dia. Okey. Kan kita sampai situ. Muka surat 568 atas sekali. Okey, setakat situ tiada soalan. Masa Isyak kita dah lewat ni. Dan untuk cik syukur besok telefon nombor ni, cakap, kata Ustaz Aman kirim salam. Katakan saya nak order. Cakap nak order dulu. Berapa? Kata lebih daripada 50.